Suratul Sajdah, muka surat 415, Alif Lam Mim Sajdah, ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung surah As-Sajdah, surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Nabi panggil surah ni. Surah ni Allah SWT namakan As-Sajdah. Tapi masyhur Nabi panggil Alif Lam Mim Sajdah. Ada kata Tanzil, Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Jadi nama surah ni ada 2-3 nama yang dipanggil di kalangan para sahabat. Jadi mukadimah surah ni tentang Quran, kemudian tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tentang hakikat kita. Ini cara Quran. Allah Taala bila cerita tentang dia, tentang sifat dia yang begitu hebat sekali, dan tentang kudrat dia, tentang ilmu dia, kemudian cerita tentang hakikat manusia yang begitu lemah. Sebab itulah Imam Ghazali ada tulis dalam kitab dia, Man arafa nafsahu arafa rabbah. Dan ini masyhur di kalangan ulama tasawuf, dan berkenaan dengan tazkiyah. Siapa dia kenal diri dia, dia kenal Allah SWT. Dalam Quran ni Allah SWT kadang-kadang perkenalkan kita, kadang-kadang dia boleh bakar. Siapa dia kenal Allah, dia kenal diri. Cuma dalam Quran ni Allah SWT perkenal belakang. Allah Ta'ala perkenal dia, perkenal kita. Dan Allah Ta'ala bila cerita tentang dia begitu hebat sekali, begitu tinggi sekali, begitu kudrat dia begitu luar biasa. Dan bila cerita tentang hakikat kita begitu lemah sekali, asalnya daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala biarkan kita daripada air mani, asalnya daripada tanah kita. Kemudian Allah Ta'ala biarkan kita, keturunan kita daripada mimma immahin, air yang hina, daripada air. Abu Bakar radhiyallahu anhu beritahu, ajib tu dia, aku pelik manusia yang sombong ni, bagaimana dia boleh rasa diri dia ni hebat, sedangkan kerja dia daripada saluran kecil. Ini perkataan Abu Bakar.
jadi yang daripada saluran air kecil. Dalam riwayat lain Abu Bakar bagi tahu ajib tu, aku rasa pelik manusia boleh rasa sombong, boleh rasa agak. Sedangkan kejadian dia daripada saluran air kecil 2 kali. Ini berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu tahu, aku bila dengar khutbah Abu Bakar cerita tentang hakikat manusia ni, aku rasa diri aku bercemar. Dan ini cara Quran. Cara Quran. Cerita tentang Allah begitu hebat, cerita tentang kita, hakikat kita asalnya daripada tanah, kemudian dibiarkan daripada air mani yang hina. Kemudian Allah Ta'ala yang sempurnakan kejadian kita, bentuk kita. Kemudian Allah SWT yang bagi pendengaran, bagi penglihatan, bagi kewarasan. Tapi sedikit saja yang bersyukur ayat yang kita baca pada betul ni, waqalu aidza dhalalna. Bila manusia sempurna kejadian dia, jadi dewasa, maka dia pertikaikan perintah Allah, dia pertikaikan kita Allah, dia pertikaikan utusan Allah. Dia kata bila diberitahu pada dia bahawa kehidupan ni sementara, kehidupan sebenar akhirat, kamu akan dihisab oleh Allah SWT, maka dia kata aidza dhalalna fil ard, bila kita ni haculbu masuk dalam tanah, inna la fi khalqin jadid, adakah kita akan jadi makhluk yang baru pula? Jadi kejadian semula. Balhum, sebenarnya Allah Taala bagi percakapan begini ni sebenarnya bukan kerana manusia tidak ada istidak untuk faham. Sebab Allah Taala sebut dah atas, pendengaran, penglihatan dan juga kewarasan ni benda yang sangat mahal. Manusia boleh faham, fitrah Allah Taala letak. Tapi kerana balhum bi liqa'i rabbihim, kerana mereka kufur dan hari perjumpaan dengan Allah SWT, kerana terkesan dengan dunia. Allah Ta'ala jawab, qul, katakanlah wahai Muhammad, bila berjumpa dengan Allah ni, bila dibangkitkan semula, ya tawaffakumul maut, hari yang mana malaikat maut akan ambil nyawa kamu. Malaikat maut yang mana wukila bikum, yang diwakilkan untuk kamu, untuk ambil nyawa kamu. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu bagulah, walau tara idzil mujrimun, di akhirat, nampak akhirat ataupun nyawa dihalkum ni nampak dah akhirat, maka satu hari itu akan berdoa. Allah Taala bagi tahu, kalaulah kamu lihat mereka wahai Muhammad, idzil mujrimun, ketika mana orang yang berdosa ni, nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka depan Allah Subhanahu wa taala, dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna, ya Allah kami sudah lihat dah ya Allah, wa sami'na, kami sudah faham ya Allah. Sami'na ni dengar ni, mana kami sudah faham begitu jelas sekali. Maka farji'na na'mal salihan, kembalikanlah semula kami ke dunia, na'mal salih, untuk kami buat amal salih. Inna mungkinun, sekarang ini kami sudah yakin, kami sudah yakin. Allah Ta'ala tidak peduli kan permintaan, tak ada. Tapi ini Quran gambar kepada kita. Dan surah ni disunatkan, bukan disunatkan, surah ni Nabi baca pagi Jumaat, pagi Jumaat dibaca, suasana hening dibaca. Allah Ta'ala bagi itu hakikat, dan manusia tidak akan diberi peluang lagi. Bila balik akhirat, nak balik semula atas dunia, rajuan nak balik semula atas dunia untuk melakukan masalah, tidak akan diterima lagi. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi dalam surah ni, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, kalau kami nak, kami boleh bagi pada setiap jiwa petunjukan. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah belakang, semua manusia taat belakang, Allah Ta'ala boleh buat. Tapi tidak, sebab dunia ni tempat ujian. Walakin haqqal qawlu minni, telah Allah Ta'ala sudah buat keputusan kepada dia, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahawa aku akan penuhkan neraka jahannam ni di kalangan jin dan manusia semua sekali, manusia dan jin. Ini keputusan Allah dah. Tapi manusia yang jin masuk dalam neraka ni, yang mana telah diwajibkan kepada dia haqqal qaul. Allah Ta'ala bagi tahu manusia yang berhak masuk neraka, manusia yang mana dia guna kewarasan dia, pendengaran, penglihatan, pilihan yang Allah Ta'ala bagi itu, pilih jalan neraka, pilih jalan neraka. Orang lagu ni Allah SWT bagi tahu menjadi hak, walakin haqqal qaul min, Allah Ta'ala sudah buat keputusan dah untuk semua dalam neraka ni di kalangan manusia dan jin. Dan ketika itu akan dikata pada mereka, fadhuku bima nasitum, rasalah bima nasitum liqa yaumikum hadha, kerana kamu telah lupa perjumpaan kamu tentang hari ini. Maka inna nasinakum, maka kami juga akan lupa pada kamu, mana tidak akan beri pertolongan pada kamu, tidak akan peduli dengan kamu. Bagaimana manusia atas dunia ni buat tidak peduli perintah Allah, larangan Allah, maka akhirat Allah Ta'ala tidak akan peduli untuk bagi bantuan pada dia. Dia wadhuku adzabal khuld, rasalah azab yang kekal.
bima kuntum ta'malun, ni pun akibat daripada perbuatan kamu. Maksudnya ni. Kemudian bagi Allah Taala datang ke sifat orang mukmin ahli syurga, innama yu'minu, sebenarnya yang beriman dengan ayat kami, dengan perintah kami, dengan kitab kami, dengan rasul kami ini, iaitu orang yang mana idza dzukiru, bila diberi peringatan tentang ayat kami, tentang perintah kami, kharru sujada, tu sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dia bertasbih memuji Tuhan mereka, dan wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Sebab tu kita sujud sajdah, tak sujud sajdah untuk bersifat dengan sifat orang lagu ni. Tatajafa junubuhum 'anil madha, dan di antara sifat orang mukmin yang sebenar Allah Taala bagi tahu pada waktu malam pula, tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung-lambung mereka ni jauh daripada tempat tidur. Tak mana bangun malam, kena bangun malam. Sembahyang tahajud. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan harap. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan mereka infak. Dan orang lagu ni Allah Taala sediakan apa? Fala ta'lamu nafsun, tidak ada mana-mana jiwa tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan pada mereka. Gapo dia? Min qurrati a'yun, perkara-perkara atau benda yang mana menyejukkan mata, hadiah daripada hadiah yang begitu istimewa, yang akan menyejukkan mata dia. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dengan sebab perbuatan mereka. Ini jaminan tawaran daripada Allah SWT. Tak tahu tak hadiah apa ni, Allah Taala bagi tahu. Tidak ada mana-mana jiwa dapat tahu apa yang Allah SWT dah sembunyi untuk bagi hadiah kepada orang yang taat, kepada orang yang beriman dengan Allah sebalik akhirat nanti. Kemudian Allah Taala lontarkan bertanya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sebab tu benda ni sudah ada dalam jiwa kita. Kita hak begini ni. Allah Taala jongkir keluar, afaman kan, Allah Taala tanya kita, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, adakah sama? Adakah kamu ingat Allah SWT akan layak sama orang yang mana mukmin dengan orang yang fasik, orang yang melakukan ketaatan dengan orang yang tidak melakukan ketaatan? Tentu dah tak sama. Adapun ammal ladzina amanu, adapun orang yang mana beriman dan beramal soleh ni, Allah Taala bagi tahu falahum jannatul ma'wa, bagi mereka jannatul ma'wa, syurga, tempat tinggal mereka jannah. Nuzulan bima, layannya istimewa dengan sebab perbuatan mereka masa dunia dulu. Adapun orang fasik, wa ammal ladzina fasaku, tempat tinggal mereka an-nar, neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, uidu fiha, mereka akan ditendang masuk semula. Dan akan dikata pada mereka, zuku, rasalah azaban nar, azab api neraka, yang mana kamu masa dunia dulu mendustakan. Wa lanudhiqannahum minal azabil adna, kami akan timpa kepada mereka azab yang ringan dulu sebelum azab yang lebih besar lagi. Ni masa atas dunia ni. Ini kembali semula atas dunia. Kepada orang yang degil, kepada manusia. Allah Taala bagi tahu qanun Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang Mekah ketika mana surah ni diturunkan, wala nudhiqannahum min, kami akan timpa ke azab yang ringan dulu, yang kecil. Tak sementara ke dunia ni dengan musibah. Tujuan dia tak sebelum azab yang besar di akhirat. Tujuan dia la'allahum yarji'un, mudah-mudahan manusia kembali pada kami. Musibah-musibah ni sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'dlam mimman dzukira bi ayati rabbih thumma arada anha, siapa yang lebih zalim? Mana tidak ada yang lebih zalim lebih daripada mana orang yang mana diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah, tentang perintah Allah, tentang hukum Allah, thumma arada, kemudian berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun, dan kami berkenaan dengan orang yang durhaka ni, kami pembalas denda. Allah begitu, kami akan balas denda, kami akan hukum dia. Muntaqimun, intiqam Allah SWT ni, zun intiqam, muntaqimun. Walaqad atayna, kemudian cerita Allah Taala cerita pada Nabi tentang Nabi Musa sekali lagi. Sesungguhnya kami telah bagi pada Nabi Musa sebuah kitab. Fala takun fi miryatin min liqa'i, maka janganlah kamu ragu berkenaan dengan apa yang telah dilalui oleh Nabi Musa. Jangan kamu ragu-ragu berkenaan dengan apa yang telah diberi pada Nabi Musa, apa yang dihadapi oleh Nabi Musa, cerita Nabi Musa ni. Wa ja'alnahu hudan li bani, kami telah jadikan kitab itu sebagai petunjuk kepada Bani Israel, pada Bani Israel. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan mereka ni, Bani Israel ni, imam-imam ikutan, yahduna bi amrina, mereka memimpin manusia sebelum ni, sebelum kamu dilantik jadi nabi, dengan perintah kami, lamma sabaru, kerana kesabaran mereka. Dan wa kanu bi ayatina yuqin, dan mereka ni sebahagian Bani Israel, Allah Taala bagi tahu benar-benar beriman dengan
perintah-perintah kami, ayat-ayat kami. Adapun berkenaan perselisihan mereka di kalangan Bani Israel ini, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Allah SWT, Tuhan kamu akan buat putusan berkenaan dengan perselisihan mereka pada hari kiamat nanti, berkenaan dengan fima kanu fihi yakhtalifun, berkenaan dengan apa yang mereka berselisih. Allah sendiri akan buat putusan. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min qurun. Kembali pada orang Mekah semula. Kembali pada orang Mekah. Adakah orang Mekah ni tak dapat hidayah lagi, tak dapat petunjuk lagi, tak ambil pengajaran lagi? Kam ahlakna min, berapa banyak kurun yang kami telah binasakan sebelum mereka, yang kami bagi tahu sekali dalam kitab ni. Yamshuna fi masakinihim, yang mana orang Mekah ni berjalan di tempat mereka ketika mana pergi safar niaga ke Yaman, ke Syam. Inna fi dzalika laayah, demikian itu tanda kebesaran Allah. Afala yasma'un, kenapa mereka tidak mahu faham? Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruz fa nukhriju bihi zar'a. Adakah mereka tidak lihat kami yang gambar dia gerakkan air ke bumi, turunkan air ke bumi, kami yang elakkan air ke bumi ini, yang mana bumi Allah Ta'ala bagi tahu yang kering, il ardil juruz, lalu dengan sebab turunnya hujan, fa nukhriju bihi zar'a, kami keluarkan daripada bumi tersebut yang subur, kerana dia turunkan hujan itu zar'a, tanaman-tanaman. Lalu binatang-binatang ternak yang mereka dapat makan daripada tanaman, daripada tumbuhan itu, dan juga mereka dapat makan daripada tanaman itu. Afala yubsirun, tak nampak lagi kah tentang hakikat kebesaran bagaimana Allah Taala hidupkan bumi yang gersai, bumi yang kering. Mereka minta daripada kamu wahai Muhammad, hadzal fat, wa yaquluna mata hadzal fat, bila nak mari azabnya, bila nak mari kiamat, in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, kul yaumal fathi la, hari yang mana marinya al-fath, marinya kiamat, atau marinya azab, ialah hari yang mana orang kafir, yang mana tidak, yang mana iman orang kafir pada hari tersebut tidak akan bagi manfaat lagi pada mereka, dan walahum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi. Oleh kerana itu wahai Muhammad, fa'arid anhum, tak secara mereka, jangan peduli kritikan mereka, dia kata-kata mereka tu. Wantazir, tunggulah, innahum muntazirun, mereka pun tunggu, mereka diberi tempoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis suratul Sajdah, surah Sajdah. Suratul Ahzab. Suratul Ahzab surah di Mekah, surah di Madinah, surah Madaniyah. Nama pemaruh dah surah peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, peperangan Khandaq. Tapi Allah Taala susun, Allah tak lepas surah Alif Lam Mim Sajdah. Surah Sajdah ni maksud Allah SWT cerita tentang kudrat dia, cerita tentang hakikat kita, cerita tentang dunia ni pak ujian. Nak ambil iktibar daripada Nabi Musa, Bani Israel sikit sebanyak. Sebenarnya supaya manusia sujud pada Allah SWT, tunduk pada Allah SWT, ikut perintah Allah SWT, ambil iktibar. Orang yang mana terlepas dah peluang dia bila dia akhir dalam keadaan derhaka pada Allah SWT. Itu surah Sajdah. Surah Ahzab ni jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Sajdah ni cerita tentang munafikin, cerita tentang mukmin yang benar-benar nabi dan para sahabat. Satu pihak lagi munafikin, satu pihak lagi munafikin. Jadi surah Ahzab ni cerita tentang golongan mukmin yang sebenar, golongan munafikin sebenar. Dan mukmin yang mana? Orang yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Munafikin ni mulut kata lain dan hati lagu lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk surah ni. Bila munafikin menjadi mulut lain hati lain, bila mai uji masa sebelum ujian, hadirin hadirat, semua orang mukmin belaka. Jadi sebelum ujian ni memang semua boleh dakwah iman belaka. Jadi surah Ahzab ni surah ujian yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan kepada para sahabat secara keseluruhan. Surah ni surah berkenaan dengan peperangan Khandaq. Khandaq ni apa dia? Peperangan apa dia? Seluruh Arab Quraisy telah lobby semua Arab mari serang Madinah. Tak puas hati apa yang berlaku di Badar kalah, Uhud kalah. Jadi mereka kata tak boleh dah, kita kena lagu-lagu mana kena perhabis juga Nabi. Kalau tidak bahaya, kalau tidak bahaya. Mungkinlah tekanan daripada Parsi, daripada mana-mana, bahaya, dia nampak Nabi bahaya. Sebab tu Arab-Arab lain pun setuju belakang, tak mari serang Nabi. Bahaya Nabi bila dapat maklumat dah seluruh Arab nak serang Madinah, Madinah tak ada apa-apa dah, musyawarah dengan para sahabat. Ini cadangan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia bagi tahu tentang orang Parsi, Salman daripada Parsi. Ini di antara teknologi, taktik peperangan orang Parsi. Jadi bila mereka sikit,
bagaimana nak berhadapan dengan musuh yang ramai, maka dia kata kita gali parit. Dia parit ni luah dak. Dia tanah di Madinah ni kita maklum lah, dukit pada tanah kita. Dia kira tanah kau juga. Jadi Nabi dan para sahabat ni, Nabi sendiri pun terlibat juga untuk gali parit. Gali parit itu supaya kuda tak boleh nak lepas, musuh tak boleh nak lepas. Nak bayar kan, kuda ni boleh lompat tinggi, dia dalam, lepas tu tak boleh lepas. Tak. Jadi ini cara dia. Dan situasi yang begitu menakutkan. Musim sejuk, makanan tak ada, makanan susah, daripada Badar lagi susah, Uhud susah, tahun ketiga ni, tahun keempat, tahun kelima. Jadi 5 tahun betul-betul ni sahabat dalam keadaan susah payah. Makanan mengharapkan hanya daripada tanaman sendiri. Nak muamalat dengan orang lain tak boleh. Ada sahabat-sahabat tak boleh nega keluar, tak dihalal oleh Arab-Arab lain, sekutu dengan Quraisy. Dan Nabi memang perlu kekuatan pun. Sahabat bukan orang Madinah tak ada. Jadi banyak asbab. Jadi masa ni susah. Masa ni rumah Nabi tak puasa 3 bulan. Tak butai makanan dengan Yahudi. Nabi butai makanan. Keadaan begini. Itu keadaan Nabi. Itulah latar belakang surah Ahzab diturunkan. Jadi kita tengok mukaddimah dia lagi, bahasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Tengok. Ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafir wal munafiq. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Tengok. Jadi kalau nabi sih kena bertakwa, kalau kita kan tak ada. Tak. Memang kita kena bertakwa pada Allah SWT. Sebab tu orang mukmin ni bila dia kata bertakwa ke tak? Dia kata amantu billah, saya beriman dengan Allah SWT. Ya, ucap gitu. Dia tak, orang munafik ni bila dia kata ittaqillah, jadi nak marah. Dan kalau orang kata ittaqillah tu, kita rasa nak marah tak? Itu dalil kita ada nifak. Tapi tengok situasi lah, bukan tanya kita nak marah. Tak tanya kita nak marah. Orang kata kita marah juga. Tapi kalau iman kuat, dia terkesan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, para sahabat tahu dah. Dia ada penasihat. Sayyidina Umar dia ada penasihat dia. Dalam pemerintah dia sama kan dia gitu kan. Jadi penasihat dia bagi tahu, aku bila tengok Sayyidina Umar marah kan, aku baca ayat Quran. Sayyidina Umar bila dengar ayat Quran, seluruhnya dia alahai dengan ayat Quran. Sebab apa baca ayat Quran ni? Sebab ada Arab-Arab Badui hok kecek. Orang Arab Badui kan. Ada orang tidak ada tamadun ni kan. Dia kecek lepas gitu ya. Tak bukan dengan Sayyidina Umar, dengan Nabi begitu dia. Dia ada orang Arab Badui ni. Dia polos, orang polos tak. Kalau dia tak puas hati ke apa kan, dia pakai ayat lalu. Tak puas. Depan Sayyidina Umar kecek lagu tu. Tak, memang boleh nyakit lah. Tak pakai pergi kecek wayang ni tak berlaku adil gini tak. Tak ayat gabung-gabung pakai mukadimah gitu boleh menyakit. Jadi sahabat penasihat dia faham sifat Sayyidina Umar. Jadi bila tengok Sayyidina Umar nak marah gini pada orang yang tidak sepatutnya lah, maka dia akan baca ayat Quran. Wa'arid, Allah SWT bagi kita wa'arid anil jahilin. Dengar aja perkataan itu, Allah nak kata dalam Quran kan, wa'arid anil jahilin. Tak secara orang jahil ni tak secara. Bila dengar kan tak, Sayyidina Umar dah hilal kemarahan dia. Dan ini Allah Taala kata pada Nabi, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafikin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan ikut orang kafir mana ni? Kafir Yahudi. Dan jangan ikut orang munafikin. Berapa ayat ni? Sebab Yahudi bila tahu nak semua Quraisy dah lobiah untuk serang Madinah. Madinah ni kan berkongsi, piagam Madinah kan ditandatangani oleh Yahudi sekali. Semua orang tak. Jadi semua orang bertanggungjawab terhadap Madinah ni. Jadi Yahudi mari jumpa Nabi sebagai orang tengah. Tak bagi pada kami lah, biar kami kecek negotiate dengan Quraisy. Sebab bahaya ni. Tak melibatkan seluruh Arab mari serang Madinah. Madinah tidak ada kekuatan untuk halal. Jadi Yahudi mari tawar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dak resolusi untuk keluar daripada masalah ni. Yahudi tawar ke apa dia? Biar dia jadi kecek. Begitu juga munafikin. Yahudi bersama Yahudi ni munafikin. Dan keadaan dia begini. Keadaan dia. Tengok Allah Taala turun ayat bagi panduan pada Nabi. Tak boleh. Jangan ikut. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi, bertakwalah kamu pada Allah. Jangan ikut cadangnya orang kafir Yahudi.
wal munafiqin. Sebab apa gitu? Sebab mereka ni tak jujur. Sebab tu Quran ajar kita walan tarda akal yahud walan nasara. Ni kena faham. Bapak Nabi tak terima cadangan gini, orang lagu ni tak boleh terima. Dan Nabi telah tunjuk pada kita. Memang pun Yahudi ni khandak berlaku kerana dia juga. Kerana Yahudi juga. Dia buat negosiasi seluruh dengan Quraisy. Dia pergi perang dengan Quraisy. Tak, dia pakai dah Quraisy. Dia kata mu serang alik luar, aku serang alik dalam. Aku serang alik dalam. Sebab tu lepas khandak ni berlaku Khaybar tu. Khaybar ni dak Jibril mai ayat pada Nabi, mu letak dah senjata. Kami tak letak lagi, suruh pergi Khaybar. Sebab apa? Yahudi Khaybar yang berkhianat. Tak, berkhianat. Dia dah apa dia? Negotiate dah dengan Quraisy. Tak, Quraisy bahagian luar, Quraisy dengan semua Arab bahagian luar, dia bahagian dalam. Tapi tengok Allah Taala datang ke keadaan. Allah Taala datang ke keadaan. Mana keadaan Nabi ni bahaya. Dan kita tahu Khaybar ni tuan-tuan, tak, kelengkapan senjata sempurna. Dia bilang dengan Yahudi ramah. Memang comedah sistem dia nak itu Nabi tu jadi dah lah. Dua daripada Madinah ni semua Arab, dalam alih ni. Tapi Allah yang kontrol belakang. Allah yang kontrol belakang. Ni. Tak, bantuan Allah ni. Tak. Bila Allah SWT kata jadi, tak jadi, tak jadi. Ni Allah Taala bagi tahu kepada Nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan terima cadangan orang kafir, jangan terima cadangan munafikin. Sebab apa? Innallah, tengok sifat Allah, innallah kana aliman. Allah Taala lebih tahu, lebih bijaksana. Perintah Allah ni. Ya. Wattabi' ma yuha ilaik min rabbik. Ikut apa yang diwahyukan oleh Tuhan pada kamu. Jangan tergesa. Dan innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah SWT apa yang kamu buat tahu belakang. Lepas tu kalau ikut wahyu, tak ikut wahyu. Tak. Bahaya kan mari. Fatawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'ala. Bertawakkallah kepada Allah. Dia cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah SWT sebagai pelindung. Ayat seterusnya kita akan sambung lepas ni. Subhanallah.